Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arina Azin, selamat daripada J11. Hari ini kumpulan saya ingin membentangkan tentang tajuk malaria. Okay, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkanlah ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada J11 dan J12. Yang pertama Hani Marisa, yang kedua Fikri Ani Syafiqah, Nur Ain Idina dan saya, dan seterusnya Putri Alia Natasha, Asma Yohanis, Nur Azati dan Fatira. Slide ibu kami. Yang pertama adalah objektif, definisi, jenis-jenis malaria, faktor malaria, simptom malaria, ujian diagnostik bagi malaria, langkah-langkah pencegahan bagi malaria, rawatan, rumusan dan juga rujukan. Seterusnya saya juga ingin menerangkanlah sedikit objektif bagi slide kami untuk tajuk malaria. Yang pertama adalah dapat menyatakan definisi malaria. Yang kedua, dapat memahami jenis-jenis malaria. Yang ketiga adalah dapat mengenal pasti faktor malaria, dapat mengetahui simptom dan tanda-tanda malaria, dapat menyenaraikan ujian diagnostik untuk penyakit malaria, dapat memahami langkah pencegahan malaria, dan juga yang terakhir dapat mengetahui rawatan bagi malaria. Seterusnya saya serahkan pembentangan ini kepada rakan saya yang seterusnya. Definisi malaria. Malaria merupakan jenis penyakit yang boleh memaut jika kita tidak merawatnya pada peringkat awal. Yang kedua, penyakit malaria ini dikenali sebagai demam kura-kura atau demam ketar. Penyakit ini disebabkan oleh kuman dan parasit yang dikenali sebagai Plasmodium. Kuman dan parasit ini dibawa oleh nyamuk tirus dan Anopheles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Alia Natasha binti Rasih. Hari ini saya nak bincangkan tentang jenis-jenis malaria. Ada 5 jenis malaria. Yang pertama ialah malaria falciparum. Ia ialah penyakit dari nyamuk yang terinfeksi parasit Plasmodium falciparum. Yang kedua ialah malaria vivax, disebabkan oleh parasit Plasmodium vivax. Parasit boleh bertahan dalam keadaan tidak aktif seperti di hati selama beberapa bulan. Yang ketiga ialah malaria oval, disebabkan oleh parasit Plasmodium oval dan gejala yang tidak parah. Yang keempat ialah malaria malariae, baru menimbulkan gejala terinfeksi parasit Plasmodium malariae. Ia akan mengalami infeksi yang kronik dan gangguan fungsi organ ginjal. Yang kelima ialah malaria knowlesi. Akibat Plasmodium knowlesi juga dapat berkembang dengan cepat dan menjadi sangat parah. Saya Fikri Ani Syafiqah dan saya akan menerangkan faktor berlakunya penyakit malaria. Ianya berpunca daripada parasit yang dikenali sebagai parasit Plasmodium. Parasit ini tersebar melalui gigitan nyamuk dan nyamuk ini dikenali sebagai nyamuk Anopheles betina. Nyamuk tersebut telah pun dijangkiti oleh parasit tersebut dan ia dapat menjangkiti seseorang melalui satu gigitan sahaja. Parasit tersebut juga dapat tersebar melalui sentuhan secara langsung dengan darah pesakit malaria. Kekurangan pakaian pelindung dan juga tempat tidur yang terdedah serta kekurangan penahan serangga dan rendahnya tahap imunisasi seseorang adalah antara faktor berlakunya penyakit malaria. Seterusnya, saya Hani Marisa akan menyatakan tentang simptom malaria. Simptom malaria terbahagi kepada 3 tahap, iaitu tahap ringan, tahap sederhana dan tahap teruk. Tahap ringan, yang pertama anemia, iaitu kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. Yang kedua jaundice, iaitu sakit kuning. Dan yang ketiga pembekakan hati dan limpa. Di tahap sederhana ialah demam, sejuk menggigil, panas berpeluh, mual dan muntah dan selsema. Di tahap teruk, halangan perjalanan darah ke bahagian otak yang seterusnya menyebabkan komplikasi koma dan akan mengakibatkan kematian. Seterusnya, ujian diagnostik. Ujian darah tujuan dia untuk mendiagnosa malaria, termasuk ujian diagnostik pantas malaria, malaria ADT dan pemeriksaan darah pesakit di bawah mikroskop. Seterusnya, pemeriksaan darah pesakit di bawah mikroskop. Tujuan dia untuk pemeriksaan darah di bawah mikroskop adalah untuk mengesan pesakit yang menyebabkan malaria dan menentukan jenis malaria. Assalamualaikum, saya Nur Asma Yohanis ingin menyambung pembentangan rakan saya iaitu langkah pencegahan malaria. Risiko dijangkiti malaria boleh dikurangkan dengan meminimumkan risiko gigitan nyamuk. Selain itu, pencegahan malaria biasanya juga dilakukan dengan menggunakan ubat anti malaria. Pertama, perlindungan daripada gigitan nyamuk iaitu menggunakan lotion, pakai pakaian tertutup, penggunaan kelambu, penggunaan racun serangga pada pakaian dan semburan ubat nyamuk seperti aerosol. Selain itu ialah penggunaan ubat anti malaria.
Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat, terdapat beberapa ubat yang disyorkan untuk pencegahan malaria, iaitu atovaquone atau proguanil, chloroquine, doxycycline, mefloquine, primaquine dan tepinoquine. Rawatan malaria. Dalam kebanyakan kes, malaria boleh dirawat dan dipulih. Ubat anti malaria boleh diperolehi dengan mudah di hospital dan klinik. Ubat yang biasa digunakan ialah chloroquine, quinine dan primaquine. Riji ubat pula bergantung kepada usia dan tempat di mana mendapat jangkitan. Hal ini kerana parasit malaria dari kawasan tertentu kebal kepada ubat malaria yang biasa dan alahan kepada ubat. Yang kedua pula ialah dapatkan nasihat dan rawatan awal jika baru pulang dari luar negeri dengan gejala penyakit malaria. Dalam kes yang teruk, pesakit yang mengidap malaria mungkin perlu rawatan di unit rawatan rapi, terutama jika ada komplikasi yang melibatkan otak dan buah pinggang. Yang ketiga ialah pesakit yang mendapat jangkitan, terutamanya malaria falciparum, perlu rawatan kecemasan dan masuk hospital. Chloroquine ialah ubat yang biasa digunakan. Untuk kes kebal chloroquine, quinidine atau quinine atau gabungan primetamin dan sulfadoxide diberi. Bagi rumusan untuk tajuk malaria ni pula adalah malaria merupakan penyakit berjangkit bawaan bakter yang disebabkan oleh parasit protozoa. Ia meluas di kawasan tropika dan subtropika, termasuk sebahagian daripada Amerika, Asia dan juga Afrika. Slide terakhir sekali kami sertakan rujukan yang kami perolehi untuk menghasilkan slide tajuk malaria ini. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.